Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tamat dah kita perbincangan tentang sembahyang Jumaat. Kita masuk pula dalam bab sembahyang sunat. Dipanggil salatun nafli. Salatun nafli maknanya sembahyang sunat. Yang pertama makna an-nafl. Makna nafl itu apa dia? Perkataan nafal, kita tahulah semaya salatun nafli. Mana semaya sunat. Dari sudut bahasanya ialah bermakna tambahan. Semaya hak tambahan daripada hak wajib. Kalau tambah ni maknanya hak wajib, tidak wajib, tak tambahan. Dari segi istilah ialah selain fardu. Selain fardu, naflun itu. Maknanya sunat. Dinamakan demikian kerana ia merupakan tambahan daripada apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan tambahan kepada fardu yang Allah Taala fardu kepada kita. Perkataan naflu, an-nafl mempunyai makna yang sama dengan as-sunnah, al-mandub dan al-mustahab. Kok Melayu katanya sunnah. Naflu, mandub, mustahab, sunat, maknanya soy. Apa dia? Sunat lah. Dok kisah. Jadi makna tadi kalau kita terjemah satu-satu adalah pengertian dia tersendiri. Yang betulnya nak kisah itu makna dia. Pembahagian sembahyang sunat. Sembahyang sunat terbahagi kepada dua bahagian. Sembahyang sunat kita ni ada dua bahagian. Yang pertama sembahyang yang tidak sunat dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, sembahyang sunat dilakukan secara berjamaah. Jadi sembahyang sunat kita ni dua cara. Ada yang diminta supaya sembahyang berjamaah dan ada yang kena buat sorang-sorang. Persendirian dipanggil. Yang pertama, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Maknanya bila sembahyang sunat ni tak sunat berjamaah, kalau kita berjamaah juga tak kena. Tak sunat. Kalau tidak sunat maksudnya tidak kena dengan apa yang diarah oleh syariat. Sembahyang yang tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah juga terbahagi kepada dua bahagian. Banyak pecahan dia. Mula-mula pecahan pertama, sunat berjamaah dengan sunat tak berjamaah. Hak sunat tak berjamaah bagi dua pula. Yang pertama sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Yang telah dijelaskan dalam perbahasan yang lalu. Semaya ikut semaya fardu. Yang dipanggil semaya rawatib, orang panggil tadi. Yang kedua sembahyang sunat yang tidak mengiringi sembahyang fardu. Oh ni semaya dia seorang dia. Dia ada jadual dia sendiri, tak ikut orang. Kedua-dua bahagian tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang sunat mengiringi sembahyang fardu. Orang panggil sembahyang sunat ratibah ataupun rawatib. Ia terbahagi kepada dua. Malah ni pecah lakon. Dua pula. Sembahyang sunat rawatib ikut fardu ni bagi dua pula. Iaitu sunat muakkad dan sunat tidak muakkad. Sunat muakkad maknanya sunat yang disuruh kita buat, yang diminta supaya kita buat berdasarkan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah tinggal sunat. Itu mana muakkad. Yang tidak muakkad suruh buat juga tapi tuntutannya tidak begitu kuat seperti yang pertama tadi. Mana kalau kita tak mau buat dua-dua, yang pertama tu jangan tinggal. Itu mana muakkad. Muakkad maknanya tuntutan supaya buat benda ni, supaya lakukan sembahyang sunat ini, tuntutannya cukup besar. Itu maksud dia muakkad. Yang tidak muakkad, tuntutannya rendah sikit. Tahap dia rendah sikit daripada yang pertama. Jadi itu beza di antara muakkad dengan tidak muakkad. Ada yang mengatakan yang muakkad ni yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa dia buat. Ini muakkad. Yang tidak muakkad tu ada kalanya Nabi suruh buat ataupun dia suruh buat secara umum tapi tidak waris bahawa Nabi kekal buat benda yang tersebut. Itu dipanggil muakkad, ini tidak muakkad.
Baik. Kita masuk yang pertama dulu. Sembahyang sunat muakkad. Iaitu 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Sebelum sembahyang subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Dan selepasnya. 2 rakaat selepas sembahyang maghrib. Dan 2 rakaat selepas sembahyang isya. Berapa bilangnya dia? Ingat bilangnya. Berapa? 10. 2 sebelum subuh. 2 sebelum zuhur. 2 selepas zuhur. 2 selepas maghrib. Dan 2 selepas isya. 10 bilangnya ni. Hal ni muakkad. Hal ni kena buat sentiasa. Tahu mana kita nak cepat, nak gaduh, nak rorak apa? Biar ada 2 rakaat ni, bui juga. Kalau telah nampak sibuk sangat, lepas Assalamualaikum Astagfirullah dah 3 kali, semaya sunat, pergi. Apa ni, sempurna kan? Zikir kita tu, selepas pada tu. Sebab kalau kita pergi, dia sepatutnya zikir dulu. Ikut tertib dia nya. Tapi kalau zikir dulu, tak sempat masa kita nak pergi dah ni. Buat dulu, zikir kemudian, duduk atas kereta, atas motosikal, boleh kita sempurnakan zikir kita. Nak maknanya yang muakkad ni jangan ditinggal, jangan pandai ringan. Main-main saja. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia berkata, aku telah menghafal 10 rakaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kata aku hafal 10 rakaat ni Nabi buat sentiasa. Iaitu 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan selepasnya. 2 rakaat selepas sembahyang maghrib yang didirikan di rumahnya. Nabi kita sembahyang di rumah dia. Dan 2 rakaat selepas sembahyang isya yang didirikan di rumahnya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diganggu, tidak didatangi oleh tetamu. Mana masa ni tak boleh. Kena selesai dia sembahyang dia baru boleh. Boleh nak cakap apa. Sembahyang sunat yang paling muakkad ialah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh ni muakkad sangat. Yang kita kena buat. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa dia berkata. Aisyah kata apa? Tidak ada sembahyang sunat yang sangat diambil berat, sangat menjaganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sembahyang 2 rakaat fajar. Mana tak ada sembahyang yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jaga sungguh sembahyang sunat ni lebih daripada 2 rakaat sunat fajar. Jadi kita sembahyang dulu. Kalau kita pasti kita sempat lagi sembahyang Jumaat dengan imam, kalau kita terlewat pun sembahyang dulu di rumah kita, lepas tu baru kita pergi. Yang ke itu 2 rakaat apa tadi? Sebelum subuh. 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur yang merupakan tambahan kepada 2 rakaat dah. Habislah sunat muakkad kita. Kali ini kita masuk kepada sembahyang yang tidak muakkad pula. Mana ini kategori yang kedua. Sembahyang yang tidak muakkad. Di mana yang tidak muakkad ni? 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur yang merupakan tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. Maknanya nak sebelum zuhur tu ada berapa? 4 rakaat. 2 yang muakkad dan 2 yang tidak muakkad. Dua-dua ni jangan kembal sekali. Dua-dua. 2 halam 2 pula. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar. Yakni sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Menurut riwayat Muslim, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di rumahku 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Mana Aisyah dia bagi tahu kita dalam rumah dia. Dia boleh tengok. Kemudian baginda keluar dan bersembahyang bersama orang ramai. Dia sembahyang di rumah dia, lepas tu sembahyang orang ramai. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam masuk lepas sembahyang zuhur, masuk rumah dia balik dan sembahyang 2 rakaat. Rumah dia dekat masjid, bolehlah buat. Kalau kita kaitan ni, kalau rumah jauh ni bimbang takut lekat lain.
Lalu sampai rumah betul lah, balik rumah tak ada wuduk dah. Habis. Pasal itulah kita tengok kebanyakan masyarakat sekarang dia maya di masjid atau di surat Pak Dia Payah tu dia takut tak jadi. Tapi kalau kita yakin boleh buat di rumah tu lebih baik, lebih afdal. Maya sunat ni yang afdalnya di rumah. Baik, sembahyang sunat yang tidak muakkad lagi 2 rakaat selepas sembahyang zuhur yang merupakan tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. 2 rakaat muakkad lepas zuhur. Kita tambah lagi 2. Ini berdasarkan hadis riwayat 5 perawi. Siapa dia? Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan At-Tirmizi telah mentafsirkannya daripada Ummu Habibah. Dari bahawa dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ummu Habibah cerita kepada kita, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia hadis dia? Man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Harramahu Allahu 'alan nar. Sesiapa yang bersembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 4 rakaat selepasnya, Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya, yakni dijauhkan daripada api neraka. Sah kata Ustaz Jamin nak. Allah Ta'ala bagi pada Nabi bagi pada kita, kalau kita boleh beramal dengan benda ni. Sembahyang Jumaat sama dengan sembahyang zuhur kerana ia adalah pengganti kepadanya. Oleh itu disunatkan juga melakukan sembahyang sunat 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang tidak muakkad, begitu juga selepasnya. Jadi masalah sembahyang Jumaat ni adalah sedikit perbahasan. Yang lepas Jumaat tak ada masalah. Yang sebelum Jumaat tu, ada ke tidak sembahyang sunat rawatib sebelum Jumaat? Jadi sebahagian ulama mengatakan tidak ada sunat rawatibah sebelum Jumaat. Kenapa? Kerana asal dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu zaman Rasulullah dia azan sekali. Azan sekali. Dia azan masuk waktu. Azan yang pertama itu tak masuk waktu lagi, tak kira. Azan yang kedua tu masuk waktu tu waktu Nabi sudah berada di atas mimbar. Sudah nak khutbah. Jadi macam mana? Takkanlah Nabi lepas azan, Nabi kita berkhutbah, orang ramai bangun mula sembahyang sunat rawatibah. Jadi itulah ulama mengatakan tidak ada sembahyang sunat rawatibah sebelum Jumaat. Jadi pendapat yang kedua dalam kitab kita ni kata Jumaat ni ganti daripada zuhur. Oleh kerana Allah ni dia sembahyang 2 khutbah. Sembahyang azan yang pertama masuk waktu dah. Kemudian nak boleh tunggu imam khatib naik mimbar tu dah lagi sembahyang sunat. Jadi dia kata ada juga sembahyang sunat di sini. Jadi perbahasan dalam masalah ini tidak perlu. Kerana tak sesat masalah. Sesat ke tak sesat? Tak sesat masalah. Cuma kalau orang ni tak nak sembahyang, ikut orang asal, terpulailah pada dia. Kalau dia nak sembahyang, dia kata berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang lain. Yang Nabi kata di antara 2 azan itu salat, hadis umum. Hadis umum yang Nabi kata di antara 2 azan ada salat. Mana di antara bel dengan iqamat ada salat. Jadi masa apa ada, imam tak naik, khatib tak naik mimbar lagi, ataupun hadis yang lain yang sahabat bagi tahu hari Jumaat ni tak ada waktu naik. Tidak ada waktu larang pada hari Jumaat, dibenarkan sembahyang sunat sebanyak mungkin selagi khatib tak naik mimbar. Bila khatib naik mimbar, hanya dibenarkan kepada orang yang baru masuk masjid untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, itu pun 2 rakaat yang ringkas. Jadi biasalah kita dengar sekarang ni, masyarakat dengar timbul perbahasan di kalangan ustaz. Orang ni kata tak ada, orang ni kata ada. Jadi kita tak payah berkelahi dah. Asalnya memang tak ada. Jadi kalau kita nak ikut juga hak ada ni yang mengatakan ada. Masuk di bawah hadis umum yang mengatakan di antara 2 azan tu salat. Jadi itu terpulang kepada masing-masing nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan perkara ini menjadi perkelahian yang menyebabkan kita nak ambil awal sunat, tinggal dibuat jadi nak mempertahankan sunat, dibuat benda haram. Ibadah ni sunat ke haram? Haram. Jadi timbul benda lain, pergi kepada benda yang tentu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbahasan di sini panjang. Jadi kalau kita nak bahas juga, nak tengok dalil-dalil dalam sudut perbahasan ilmiah, bolehlah kita bahas. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha 4."
Apabila seorang kamu sembahyang Jumaat, maka sembahyanglah 4 rakaat sebelumnya. Selepasnya. Sebelumnya ada? Tak ada riwayat. Jadi, orang yang mengatakan, pendapat yang mengatakan, tak ada sunat khas sebelum Jumaat tu, inilah. Tengok Zuhur ada. Man salat arba'an qabla zuhri. Semaya Zuhur sebelum, semaya 4 rakaat sebelum Zuhur. Tapi hari Jumaat ni dia start dengan, Man salla ahadukumul Jum'ah falyusalli ba'daha. Naklah dia semaya lepas Jumaat. Dia tak ada sebelum. Pasal asalnya, zaman Nabi ada sebelum. Tak ada lah sebab dia azan, Nabi di atas mimbar dah. Itu perbahasan dia yang kita bagus sebab kita bahas. Sekurang-kurangnya kita tahu hujah masing-masing. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Kata mengikut huraian ulama boleh jadi ini setelah di zaman yang mutaakhir yang sudah ada 2 azan. Wallahu a'lam. Zahirnya ia merupakan perbuatan yang diikut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini huraian yang perbahasan yang panjang sebagaimana kita sebut tadi. Yang ketiga 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi dan dia telah menghukumnya sebagai hadis hasan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersembahyang 4 rakaat sebelum asar. Jadi Nabi kita kata apa? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Jadi walaupun tidak muakkad, tapi ada termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sebolehnya kita syarat itu. Ia ditunaikan dengan 2 rakaat sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 4 rakaat sebelum asar dengan dipisahkan di antaranya dengan 1 salam. Mana 2 rakaat yang jadi 4 terus. Yang ke apa dah? 1 2, yang keempat 2 rakaat ringan sebelum sembahyang maghrib. Mana ringan ni tak kena panjang. Ringan saja. Al-Bukhari dan Muslim lafaz hadis oleh Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata, ketika kami di Madinah, apabila muazzin, orang panggil Bilal, melaungkan azan untuk sembahyang maghrib, para sahabat segera berdiri di belakang tiang-tiang masjid. Lalu mereka rukuk sembahyang dengan 2 rakaat sehingga orang asing yang masuk ke masjid menyangka sembahyang telah didirikan disebabkan terlalu ramai yang melakukannya. Maknanya Anas kita dia bagi tahu riwayat kepada kita, di zaman sahabat dulu bila orang azan maghrib, orang sepakat berlari pergi masuk dalam masjid sembahyang sunat. Jadi kitanya buatlah benda ni, tak payah bila orang azan tu duk tunggu tepi jalan lagi. Ya. Nak tunggu kali kita tunggu pula lepas waktu nanti. Jadi kita masuk masjid, tunaikan sembahyang sunat. Maksud 2 rakaat ialah setiap orang sembahyang 2 rakaat dan tidak lebih daripada itu. Ringkas nak 2 rakaat. Pasal maghrib ni dia kena cepat sembahyang dia. Tak macam sembahyang Isya boleh kita lewatkan dia. Bahkan disunat Nabi kata kalau aku tidak takut menyusah ke rumah aku pelewat sembahyang masuk waktu sembahyang Isya. Masuk waktu dah nak lewatkan sikit. Jangan lewat benar sampai setengah malam dah. Yang kelima, maksud didirikan dengan cara yang ringan ialah melakukan rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat dan adab-adabnya seminimumnya. Mana seringkasnya lah. Ringkas-ringkas pun, syarat rukun tu kena sempurna atau makninah tu. Yang kata gua nak bayar apa patut ayat ni, ada gua misalnya hadir kata kena ringkas kan. Itu tidak jadi ringkas lagi tu. Jadi malah pula. Yang kelima, 2 rakaat yang ringan sebelum sembahyang Isya. Sembahyang Isya pun ringan juga. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi bersabda, baina kulli azanaini salat salatan liman sya'. Jadi ini dalilnya menunjukkan kita boleh sembahyang sunat di antara azan dengan qamat. Dalil umum. Di antara 2 azan dan iqamah ada sembahyang. Tapi bagi sesiapa yang ingin melakukannya, baginda mengulanginya 3 kali. Mana tidak paksa.
Tapi salat tu ada. Menurut riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Baina kulli azanaini salah, baina kulli azanaini salah, thumma qala fi thalithati liman syaa." Di antara dua azan ada sembahyang, di antara dua azan ada sembahyang, kemudian baginda berkata pada kali yang ketiga, bagi sesiapa yang ingin melakukannya. Maksud dua azan ialah azan dan iqamat. Kenapa kita nak? Mungkin sebahagian masyarakat kita kata, tak apalah kita tak buat apa. Sebab sunat tidak muakkad. Nabi bagi tahu pun liman syak bagi siapa nak. Dan kita tak nak, tak apa. Kita tak nak, tak berdosa. Tapi untung ke rugi, tak bayar. Duduk situ ya kita kena kiranya. Dari sudut keuntungan yang kerugian. Kalau kita menego ni, siapa nak utuh saja. Gapa benda pun nak utuh ya kita. Dalam ibadat ni, kita tak buat ni, utuh kena rugi. Rugi sebab tak boleh pahala. Jadi baik kita buat. Baik kita buat. Kerana setiap benda tu, rokok dengan sujud kita lakukan. Fatihah yang kita baca, selawat yang kita baca, semuanya dapat pahala. Dan ini termasuk dalam arahan Nabi kepada sahabat yang minta supaya dia masuk syurga. Sekali dengan Rasulullah SAW, Nabi kata apa? A'inni ala, Nabi kata minta tolong. Nak menyempurnakan permohonan kamu ni dengan bikasratis sujud. Dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sujudlah kepada Allah. Tak payah kita duk faham banyak orang ni sunat ke tak sunat. Yang penting semua sekali. Hadis umum kata, di antara qamat dengan azan tu ada sembahyang sunat. Sembahyang belum maghrib pun akan pertikaian juga. Bahagianya. Itu seduk pertikaian banyak. Nah, ambil hadis umum ni, baina kulli salataini salat. Baina kulli azanaini salat. Di antara dua azan tu ada sembahyang. Semuanya ringkas dengan panjang tu lah. Yang kita tengok dari segi cara dia. Jenis yang kedua pula sembahyang sunat ikut waktu ni, iaitulah sembahyang sunat yang tidak mengiringi sembahyang fardu. Tadi sembahyang rawatib ikut fardu. Yang ni pula tidak ikut fardu, tapi dia ada masa juga. Ia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama sembahyang sunat yang ada nama dan waktu tertentu. Dia sendiri itu ada nama dan dia sendirinya ada masa dia tertentu. Yang kedua, sembahyang sunat yang tiada nama dan waktu. Nama pun tak ada, waktu pun tak ada. Yang pentingnya, tidak dalam waktu dilarang. Boleh tak dia? Kita masuk pada kategori yang pertama, sembahyang sunat ni, yang tidak mengiringi waktu sembahyang ni, iaitulah sembahyang sunat yang ada nama dan waktu dia. Nama dia ada, waktu dia ada. Yang pertama, tahiyyatul masjid. Kita tahu dah, sembahyang sunat apa tu? Sunat tahiyyatul masjid. Iaitu sembahyang 2 rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk masjid. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid, sama ada masuk masjid kerana nak tunggu sembahyang, sama ada kita masuk masjid nak dengar awal ceramah, masuk masjid nak mengaji Quran, masuk masjid nak jumpa imam, sebelum duduk tu sembahyang sunat dulu 2 rakaat, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni di antara sembahyang sunat yang kebal. Kebal lagu mana? Tak ada waktu lari. Tak kira masa, waktu lari, waktu mana pun kalau kita masuk masjid, kita kena sembahyang sunat tahiyatul masjid. Waktu lari lepas asar atau lepas subuh kok boleh rasa. Dia ni dikecuali daripada larang kerana Nabi kata apabila kamu masuk masjid. Apabila. Jadi bila masuk masjid kena sembahyang. Patut hadis Nabi kita lari tu, berapa waktu tak boleh sembahyang lepas asar, lepas subuh, sebelum zuhur. Ini hadis ini mengkecualikan hadis umum yang Nabi kita lari waktu lari tadi. Jelas tak jelas pada kita? Waktu lari ada. Hadis ini mengkhususkan ataupun mengkecualikan waktu lari tadi, dia ni boleh. Sebab dia masuk dengan bersebab. Sebab apa? Sebab kamu masuk masjid. Bila masuk masjid, Nabi kata jangan duduk kecuali kamu sembahyang sunat tahiyatul masjid, menghormati masjid 2 rakaat. Inilah di antara sunnah yang dilupa dan ditinggalkan oleh kebanyakan orang-orang yang baik.
Orang yang tak baik, tak ada masalah, dia tak masuk masjid awal lagi. Orang yang baik ni, hak juhud, hak pergi masjid. Tapi, tidak menghormati masjid, kerana kita tidak maya sunat tahiyatul masjid. Tak hormat masjid. Itu dipanggil sunat yang ditinggalkan oleh orang baik. Oleh orang yang sudah baik, sudah palas dah. Pasal pergi masjid. Jadi, kita tidak baik dengan masjid. Bila tak baik masjid, kita tak hormat ke dia. Jadi, hormat masjid ni apa dia? Maya sunat tahiyatul masjid. Nama tahiyatul masjid. Apa mana tahiyah? Tahiyah tu mana? Menghormati masjid. Setiap tempat tu ada tahiyat dia. Tahiyah Mekah. Tahiyah Mekah. Ada. Hormat kepada Mekah. Ada. Kita kena masuk dengan pakai ihram. Tak boleh masuk gitu ya, kan lagi haji nunggu umrah. Pasal apa? Pakai ihram jauh kan kita. Di mana lagi pakai ihram? Di Miqat. Kalau Miqat Madinah tu, Zulhulaifah atau Abyar Ali tu, 430 km daripada Mekah. Kena pakai ihram tu. Pasal nak hormat kepada tanah haram. Itu penghormatan. Manakala kita masuk juga pergi Mekah, aku malah pakai ihram. Bayar dia lah. Jawab orang ni, boleh bayar dia. Tapi, hormat ke tidak kepada Mekah? Tak hormat. Pasal kita tak ikut peraturan dia. Tak ikut peraturan. Sebab kita lah ni, kita bawa kereta jalan raya. Dapat lain lah dia tu. Oh dia aku kenal. 200 denda, murah. Tapi kita ikut peraturan ke tidak? Itu ya contoh kita. Tahiyah Masjid Haram pula, enggak boleh. Tahiyah Kaabah. Tawaf. Kalau kita masuk tahiyah nak hormat pada Kaabah, kita kena tawaf. Jadi setiap benda tu ada tahiyah dia. Tahiyah Mina, ini masuk dalam kursus haji ni. Tahiyah Mina, melontar. Jadi ada setiap tempat tu ada tahiyah, ada penghormatan yang kita beri. Dia yang Allah Taala bagi pada dia kehormatan dia sendiri. Tahiyatul masjid terhasil dengan sembahyang fardu atau dengan mana-mana sembahyang sunat yang lain. Manakala kita masuk masjid, orang qomat dah. Kita nak sembahyang sunat sempat ke tak sempat? Tak sempat. Jangan duduk. Diri. Tunggu sampai sesak. Imam sampai sesak qomat, masuk dalam saf. Diri selalu masuk ke saf. Itu lebih baik. Kalau duduk-duduk, tak hormat lah. Kita nak sembahyang tak sempat. Sebab orang nak qomat dah. Habis tengok macam mana? Berdiri. Jangan duduk. Pasal Nabi kata, fala yajlis. Mu jangan duduk. Kecuali kamu sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi kalau kita duduk, mana kita sudah langgar etika penghormatan kepada masjid. Ataupun kita masuk waktu sudah azan dah. Kita sembahyang sunat, apa ni? Qabliyah. Tak kira lah qabliyah muakkadah atau qabliyah yang tidak muakkad, tapi sudah sembahyang sunat qabliyah. Di mana tahiyatul masjid? Pak mana ada tahiyatul masjid kita tu? Dia masuk sekali dengan sunat qabliyah. Tak payah kata, tahiyatul masjid dulu, baru qabliyah pula. Tak. Dia rangkul sekali tu. Kalau kita masuk orang dah azan dah qamat dah, masuk sembahyang fardu, tahiyatul masjid masuk dalam tu. Yang pentingnya tak boleh duduk dalam masjid kecuali ada salat. Sama ada fardu, sunat, yang bernama, yang tak bernama, semua sekali jadilah dia tu tahiyatul masjid. Besar penghormatan masjid dalam besar. Karena itulah masjid ni bukan tempat main-main, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita menyebut nama Allah, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahiyatul masjid terhasil dengan sembahyang fardu atau dengan mana-mana sembahyang sunat yang lain. Kerana maksud daripadanya tahiyatul masjid. Menghormati masjid itu ialah seseorang itu tidak segera duduk dalam masjid tanpa menunaikan sembahyang sunat. Ataupun mana-mana sembahyang yang ikut waktu yang kita masuk. Jelas pada kita. Ini satu etika yang perlu kita hidup balik. Sunnah Rasulullah SAW kita hiduplah. Buat dia, kita hidup. Karena kelebihannya besar. Kelebihannya besar. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW bagi jaminan. Siapa dia hidup sunnah aku di saat orang lain sudah terlupa. Orang ini dapat pahala yang besar. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhidup sunat Nabi, orang lupa dah. Orang tak buat dah sunat Nabi. Kita berhidup balik. Kita kempen supaya orang hidup balik sunat. Kita sendiri laksanakannya. Kita mendapat pahala yang berganda di saat waktu orang tak ingat lagi. Yang kedua, sembahyang sunat yang bernama juga, iaitulah sembahyang sunat witir. Witir ni ada nama dia. Ada nama tak ada nama? Ada. Nama dia apa? Witir. Ia merupakan sunat muakkad. Apa sebab nama witir? Kita tahu sembahyang witir ni kerana apa witir?
Tahu dah semaya sunat witir. Tapi apa makna witir? Witir makna ganjil. Angka ganjil. Itu makna witir. Pasal tu dalam hadis, innallaha witrun yuhibbu al-witra. Allah Ta'ala tu, angka dia ganjil. Satu. Tak ada guru dia. Tak ada syarik. Tak ada sekutu. Satu. Yuhibbul witra. Allah Ta'ala pun suka juga bilangan yang ganjil seperti mai sunat witir tengok. Kerana apa dia namakan witir, nama ganjil? Kerana ia disudahi dengan satu rakaat. Banyak kita semaya. Akhir sekali, satu rakaat. Itu mana witir. Berlainan dengan sembahyang yang lain. Sembahyang lain sudah dengan 2 rakaat atau 4 rakaat. At-Tirmizi dan lainnya meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia berkata, dia kata apa? Innal witra laisa bihatmin kafalatikumul maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya witir tidak wajib. Sebagaimana sembahyang yang diwajibkan 5 waktu kepada kamu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, menjadikannya sebagai sunat. Maknanya hak lain ni fardu sembahyang ni Allah Taala buat turun. Witir ni melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis di sisi At-Tirmizi dan Abi Daud bahawa Rasulullah bersabda, "Ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahli Quran. Apa makna ahli Quran? Tukar lagu. Tukar dia ahli Quran. Bukan mana tukar lagu ahli Quran ni. Orang yang percaya dengan Quran. Orang yang baca Quran. Kita ni alhamdulillah ahli Quran. Ahli Quran. Ahli Quran. Pasal itulah Quran ni kena baca. Kena wa'amal. Bukan untuk bersumpah. Jangan main Quran. Quran ni untuk baca, untuk beramal. Nabi kata, wahai ahli Quran, berwitirlah kamu. Mana main sunat witir kamu. Sungguhnya Allah itu witir tunggal, esa, dan Allah suka bilangan yang tunggal. Baik. Waktu semaya witir bila waktu dia? Di antara sembahyang Isya dan terbit fajar. Lepas kita sembahyang Isya, sehingga subuh, itulah waktu witir. Masuk dalam waktu dia. Yang paling afdal ialah dilewatkan sehingga ke akhir sembahyang malam. Hak cantik benarnya, afdalnya, witir ni penutup kepada sembahyang malam. Kita nak sembahyang malam sebab apa? Lah kali, itulah yang terakhir witir. Abu Daud meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qad amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya al-witru. Faj'alaha lakum fima bainal isya'i ila tulu'il fajr." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengurniakan kepada kamu sembahyang yang lebih baik untuk kamu daripada binatang ternakan berwarna merah. Humrun na'am ni makna kalau kuda agak warna merah ni comel. Iaitulah binatang yang sangat bernilai di kalangan orang Arab. Dan berkata payah nampak dia binatang ni orang tak gapur. Kalau kita ni gak boleh macam boleh masuk di sebuah. Masuk di kau sengit kepala. Tidak kata orang masuk di bulat kau kita ni tak tahu dah. Dulu nak laku bulat lain tak tahu dah. Kau sengit bulat ni ada. Model benar tu tak? Boleh setara tu. Nak banding dia. Maya sunat witir ni, lebih baik daripada kita boleh hot tu lagi. Kita nak boleh hot dia, tak ada witir. Terus enggak kerja siang malam dah. Tak ada nak witir dah. Iaitu sembahyang witir. Allah menjadikan waktunya untuk kamu antara Isya hingga terbit fajar. Luak masanya. Tak boleh sembahyang. Al-Bukhari dan Muslim riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Ij'alu akhir salatikum minal laili witra." Akhirilah sembahyang kamu pada waktu malam dengan witir. Mana kalau kita nak tidur dah, yakin dah tak bangun maya tahajud kan, witir dulu. Tapi kalau yakin ada cerita lain pula. Ini sekiranya seorang itu mengharapkan dapat bangun di akhir malam. Mana kalau dia dapat yakin bangun akhir malam, bangun bayar tahajud, kita jadikan lewat dulu bayar witir. Sekiranya dibimbangi tidak dapat bangun, maka dirikanlah witir selepas sembahyang Isya dan sunat.
Kalau gelik ni sah dah tak zat. Pernah kita kerja berat. Ataupun alasan-alasan yang tertentu. Jadi kita lepas maya sunat isya, maya selalu witir. Boleh dah. Tak ada apa. Kalau bangun pula maya tahajud tengah malam kan? Boleh maya witir. La witra ni filai lah. Tak ada witir 2 kali malam ni. Ada lah. Witir dah awal malam tadi, akhir kali tak ada witir. Pakai maya sunat tahajud saja. Sekiranya dibimbangi tidak dapat bangun, maka dirikanlah witir selepas sembahyang isya dan sunatnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal." Sesiapa yang bimbang tidak dapat bangun di akhir malam, maka dirikanlah sembahyang witir di awalnya. Sesiapa yang ingin bangun di akhir malam, maka dirikanlah pada waktu tersebut. Waktu akhir malam. Sesungguhnya sembahyang di akhir malam dihadiri sama oleh para malaikat, dan yang demikian itu adalah lebih afdal. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, "Awsani khalili bi thalathin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Siyami thalathati ayyamin kulli syahrin. Iaitulah berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Wa rak'atai ad-duha, sembahyang duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an arqud. Dan 2 rakaat sembahyang witir sebelum tidur. Dan 2 rakaat duha dan sembahyang witir sebelum tidur. Maknanya Nabi pesan kepada Abu Hurairah 3 perkara. Puasa 3 hari setiap bulan. Carilah masa mana. Nak buat hari Senin, hari Khamis. Ataupun nak puasa hari-hari Ayyamul Bid, dipanggil hari putih. Mana hari putih? Hari bulan cerah ni. 11, 13, 14 dan 15. 13, 14, 15. Itu hari Ayyamul Bid. Kita puasa 3 hari ni. Yang pentingnya nak puasa 3 hari dalam sebulan. Sebab apa? Pasal apa dia suruh 3 hari paling kurang? Kalau boleh senang Khamis tu, itu lebih baik. Sebabnya puasa ni, dalam ganda pahala ni, 1 dibayar 10. Kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, seolah-olah kita puasa penuh bulan tu. Jadi kalau tak tu, rugilah lagi. Nak puasa sebulan lapannya, puasalah 3 hari dalam sebulan. Nabi pesan juga pada dia supaya semaya 2 rakaat duha. Maya kena maya duha. Tak kira lah kalau tak ada maya rumah, nak tunggu awal sangat pagi, maya di tempat kerja. Kita pergi kedai kopi boleh minum air, ada waktu rehat. Tak okey, tak boleh silap maya duha. Kalau kita guru, kalau kita cikgu, pergi tempat kerja kita, pakai yang bersih. Dalam kebun kita boleh maya. Yang kata bangkuk kita, tak kira bangkuk. Rasa dia tu tidak najis, boleh kita semaya. Jadi jadah tu di basah dalam kebun kita. Comel indah tak indahnya. Kebun kita pun boleh berkat. Ada orang semaya dalam kebun. Comel. Ini tak tanya jadi pak budak-budak pergi mengisap gas. Jadi kita pakai semaya minta Allah Ta'ala jauh kepala. Semaya Tuhan dalam kebun kita. Dia tengok mana semaya situ pula tu. Siapa nak ambil kepala minta rahmat Allah SWT. Biar kebun berasa rahmat turun ni. Minta tanya moga lain rahmat lain mari. Tu tak ada 2 kerja kedai motor. Macam-macam. Imam Muslim mana tadi? Cerita. Sekurang-kurang witir ialah 1 rakaat. Kalau ni yang paling malas sekali 1 rakaat. Buat juga. Tetapi makruh jika hanya melakukannya dengan bilangan tersebut. Dan sekurang-kurang bilangan rakaat yang sempurna ialah 3 rakaat. Kita buat 3 lah kalau paling malas pun. Buat 2 rakaat cukup witir, kemudian 1 rakaat. 2 rakaat, 1. 3. Dirikan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Jumlah yang paling sempurna ialah 11 rakaat dengan memberi salam pada setiap 2 rakaat. Kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. 7. Selesai. Tak boleh 11. 9. Tak boleh 9. 7. Tak boleh lagi. 3 kena buat juga. InsyaAllah ta'ala. Bertekad kita. Bergerak dulu tu. Azam juga. Kalau tak buat lagi. Kalau buat dah tu 3. Naik tarah sikit malam ni. Jadi 5. Kalau orang tak rajin buat lagi. Biar jadi 3 malam. InsyaAllah ta'ala. Kata aku nak juga. Sesuai Rasulullah pada Abu Hurairah ni. Sesuai Nabi suruh buat witir ni. Nak juga. Kaki mata setara mana pun. Kalau malu nak start. Takut lihat rumah tak jadi.
tak wala suami tu tak apa. Tengok orang tunggu belakang kita bui lah. Kalau tidak balik tak buat rumah lah. Ajak orang rumah kita. Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wal witru rak'atun min akhiril lail." Sembahyang witir itu satu rakaat di akhir malam, maknanya terakhir sekali. Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya meriwayatkan lafaz hadis oleh Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebanyak 11 rakaat di antara Isya dan Fajar. Baginda memberi salam pada setiap 2 rakaat dan melakukan witir dengan 1 rakaat. Apabila muazzin telah selesai azan, waktu fajar telah masuk dan muazzin datang kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit menunaikan 2 rakaat yang ringan. Kemudian baginda berbaring di atas lambung kanannya sehingga baginda didatangi oleh muazzin memberitahunya untuk iqamah. Nabi kita ni dia semaya malam panjang. Akhirnya dia berehat. Bila muazzin mari mayat gerak subuh, Nabi kita bangun semaya sunat, lepas tu dia henggi balik. Berehat sekejap. Sehinggalah iqamat. Berehat dia letih dah malam. Maksud 2 rakaat ringan ialah 2 rakaat sunat subuh. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sembahyang witir dituntut ke atas setiap orang Islam. Sesiapa yang mahu berwitir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Sesiapa yang mahu berwitir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan sesiapa yang suka melakukan witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Mana pilihan kita sendiri? Nak mana? 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, dan banyaknya kata dalam hadis-hadis 11 rakaat. Jadi kita buatlah sekurang-kurangnya akmalnya, yang afdalnya 3 rakaat insya-Allah taala, bermula daripada hari ini sampailah kepada kita, diusung oleh orang-orang yang sayang kepada kita, letak dalam tanah. Siapa dia pergi tijak kita? Orang yang paling sayang kita, tijak kita tak? Kita tijak kepala kita, ada tanah tak? Kita tijak atas kita, tijak atas. Orang lain tak pergi tu, anak-anak saya sekali ni, usul ayah dia yang saya, dia kita pergi, boleh peti-peti, dia boleh tanam, tijak pula tu. Itu ya, akhir sudah kita atas dunia ni. Pada tu kita yang maya witir kita dalam tu. Orang lain tak ada apa dah. Jadi kita ingatlah. Apa ni? Kita ni akan kembali kepada Allah SWT. Tak ada benda yang kita boleh bawa selain daripada amalan yang baik yang kita buat atas dunia ni. InsyaAllah ta'ala kita masuk pula perbincangan tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni ayam malam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.